dah. Walladzina fi qulubihim maradun. Jadi dan akan Allah Taala jualah. Ni. Ni hak masuk ni. Maksud musannaf mari sini ni nak kata tak ada hak lain dah. Melainkan Allah jua ni. Kalau ngaji balarah orang panggil takdimu orang panggil. Mendahulukan hak hakikat sebenar dia duduk belakang, tapi mendahulu tu. Panggil akan Allah jualah hamba pohonkan. Ya asal kalimah ni. Bermula hamba ni pohon akan Allah asal dia. Tapi dia tak akan Allah dulu. Ni nak menunjuk di atas hamba cakap ni di atas balarah panggil. Balarah tu panggil menghiasi kalang. Dengan makna ifadah. Ifadatil hasra. Tak ada lain dah melainkan hamba pohon. Melainkan Allah jualah yang hamba pohon. Ni orang panggil ngaji balarah takdimu ma haqqahu ta'khir yufidu hasra. Orang kelas lain kena dobik tu. Orang kelas fi tak apa dak dobik pun. Orang kelas lain kena tahu ni. Sebab apa di musannaf dia kata akan Allah Taala jua. Seumpama kita dalam ayat Quran, iyyaka na'budu, akan dikau na'budu kami sembah. Tengok tu balarahnya ayat Quran. Akan dikau jualah na'budu kami sembah. Nampak? Seumpama itulah musannaf mengambil akan perkataan, ambil di atas apa panggil iltibas ayat Quran. Dengan mengambil iltibas ayat Quran itulah iyyaka na'budu, dia mari letak di kitab dia akan Allah jualah. Nampak? Hamba pohonkan. Pohon apa? Bahawa memberi manfaatlah ia. Ni orang panggil satu apa panggil satu lafaz khabari tapi makna doa. Apa panggil khabariyah lafzon, insya'iyah makna. Apa? Doa seumpama doa dah ni. Hamba pohonkan bahawa memberi manfaatlah ia Allah. Memberi manfaat dengan ini kita. Memberi manfaat bagi siapa? Bagi hamba sendiri. Dah munafat lagu mana musannaf tak ada dah. Ni orang panggil ilmin yang tafa'u bih. Pak. Ilmu yang memberi manfaat. Iza mata banu Adam in qata amaluhu illa min salasah. Sadaqatin jariyatin, ilmin yang tafa'u bih. Ni hak termasuk ni. Kalulah kita orang yang ada ilmu, kita menyampaikan ilmu, orang yang beramal dengan ilmu yang kita sampaikan dapat manfaat, dapat jariah selepas kita mati. Ni dipanggilkan ilmu yang tafa'u bih. Apa? Apabila matilah anak Adam, terputuslah segala amalannya melainkan 3 perkara. Sadaqatin jariyatin, ilmu yatafa'u bih. Ilmu yang memberi manfaat dan doa anak yang soleh. Tak? 3 perkara ni lah. Hak ni tak terputus sekali-kali. Ingat malak. Kita ada orang tua ada lagi. Dah tak perlu doa. Kalau orang tua tak ada dah, kita doa. Perlu kita doa. Pak, walaupun kita tak niat tuju ke hati, tak niat nama orang tua sekalipun, kita buat amal tu straight kepada orang tua lalu dah. Tak ada halangan dah. Walaupun hari ni kita tak doa ke tak tuju hati, tak niat tu untuk ke hadiah kepada dia, tapi tetap mengalir selalu dah. Tu, ingat oleh tu. Kalau tok kita kena niat. Kalau orang tua kita selalu dah. Kalau lah tok guru kita straight lalu dah. Kita buat amal dapat lalu dah ke tok guru, ke orang tua kita. Kalau orang tua kita tak ada, selalu dah dapat dah. Dia di dalam barzah tu dapat dah merasai daripada anak dia. Ni hadiah amalan-amalan anak dia tu sampai juga kepada dia. Apa? Tu. Jadi bagi manfaat bagi dia ni mana? Dapat jugalah orang baca kitab ni boleh dapat manfaat dia. Dan bagi sekalian pembaca, bagi orang baca seumpama kita ni, mana pembaca saja ke? Tak. Pendengar kena ada jugalah. Pak, dia mari orang panggil lafaz pembaca saja. Dah satu kalau orang baca saja, orang dengar tak ada lah. Baca seorang tu. Tak. Orang mengajar mesti ada orang belajar. Pak, tidak? Jadi dia mari saja. Lazim lalu dah. Ada pembaca,
mesti ada yang mendengar. Lazim lalu dah. Ada yang mengajar, mesti ada yang belajar. Pak. Dan bahawa ni hamba pohonkan bahawa menjadikan ia Allah Taala akan kita ini ikhlas semata-mata. Tak ada dah lain. Jadi hamba pohon Allah Taala ni. Tak ada dah hamba nak naik nama hamba. Hamba karang kita ni tak ada dah. Bukan semata-mata hamba nak kemasyhuran. Bukan semata-mata hamba nak orang jadi sanjung kita hamba ni. Bukan nak orang sanjung hamba sebab hamba karang kita ni. Sampai sekarang orang baca. Bukan hak tu hamba nak. Jadi hamba nak hanya semata-mata ikhlas. Nak menuntut keredaan Allah. Tu hak tu penting tu. Kita ngaji pun sekarang ni pun kita minta redha Allah. Apa? Allah. Atas Allah. Allah Ta'ala nak serah kita mana? Nak jadi kita ustaz akan datang. Nak jadi seorang tok guru. Atau nak jadi seorang hafiz. Apa? Atau nak jadi seorang bapa yang solehah. Itu terserah Allah Ta'ala. Hak sekarang hak penting sekali. Nawai tu mula-mula kita ni. Nak betulkan hati kita ni. Nawai tu kita. Jadi permulaan hak awal-awal bagi nak melangkah jalan menuju ke akhirat. Iaitu niat kita. Kalau niat kita tersimpang, maka hala tuju kita pun tersimpang juga. Jadi niat kita mesti kerana redha Allah. Tak farak? Jadi pertama sekali, kita niat hari ni nak redha Allah. Allah nak letak kita mana tu, terserah dia. Hanya kita ni, arif nafsaka ani tarbit. Serah dia belaka. Sebab apa kami pohonkan? Tu elak kata pohonkan. Sebab apa kami pohonkan? Tu. Kerana bahawasanya ia Allah sangat kuasa atas tiap-tiap suatu. Allah Ta'ala kuasa di atas tiap-tiap suatu. Kita lari ke usul sikit. Tidak kena ngaji ke usul. Ilmu tasawuf ni panggil ilmu hak kediang. Kediang maksudnya fardu ain tak? Fardu ain. Tapi mendahulu di atas dia tu kena ada ilmu hak umbi iaitu ilmu usuluddin. Maka kita kena kemah akidah kita. Lepas akidah barulah syariat. Syariat barulah tasawuf. Jadi hak hari ni hak dia royak ni sangat kuasa atas tiap-tiap mungkin. Fa'alun lima yurid. Pak, mengetahui di atas tiap-tiap dia kehendaki. Jadi sesuatu ini sesuatu yang dikarenakan ulama terjemahkan di atas sesuatu ini perkara hak maujud. Benda yang maujud, benda yang ada. Dan khilaf ulama kata benda sesuatu ini kena pada benda maujud dan benda makdum. Benda makdum. Jadi benda makdum ni mustahil di atas Allah Ta'ala menjadikan benda makdum. Benda makdum ni adalah sesuatu perkara hak tak terima pada akal dia. Seumpama ada anak Allah Ta'ala. Adakah Allah Ta'ala kuasa di atas membuat dia? Kita pergi tanya tu. Kalau kita tanya, kuasa tak Allah Ta'ala menjadikan anak dia? Kita nak jawab lagu mana? Kalau kata-kata tak kuasa, lemah pula Allah Ta'ala. Nampak tak? Kalau kita kata kuasa, apa Allah Ta'ala tak buat? Jadi perkara tu benda maujud ke benda makdum? Perkara tu benda maklum. Benda tertu tak terima kata sungguh. Benda tertu tak terima kata ada. Seumpama mala yatasawwaru fi aqlihi wujudu. Barang tidak tasawuf akan ada dia. Mana? Apa? Betul tak takrif lagu tu? Mala yatasawwaru fi aqlihi adamu wujuduhu. Adamuhu barang yang tidak tasawuf akan adamuhu. Barang yang tidak tasawuf, barang tidak tergambar pada hati akan tak adanya. Ada tergambar molek ada, kena molek tu. Faham molek takrif dia tu. Benda tu tak terima kata ada. Tu makna daripada istilah takrif tadi. Benda tu tak terima kata ada. Benda tu tak terima kata sungguh. Benda tu lah. Perkara hak tak ada ni benda tak ada. Kalau ada dia tu mustahil. Jadi ulama mentakrifkan perkara makdum ni ialah perkara yang mungkin. Perkara hak mungkin.
Hak patut ada dengan patut tiada. Apa ah? Tu mungkinat. Jadi sesuatu ni kena pada benda maujud dan benda makdum. Makdum di sini perkara yang mungkinat. Jadi Allah Taala kuasa tak di atas perkara mungkinat? Kuasa. Perkara makdum Allah mustahil di atas Allah Taala melakukan perkara makdum. Sebab perkara makdum ni bukan benda ada. Benda tak ada sekali. Sebab takluk Allah Taala, takluk kudrat dak menjadikan akan benda makdum. Takluk dia takluk mungkinat saja. Kena reti tu benda apa takluk pula ni. Kena ngaji pula tu. Yang menghimpun Abdul Qadir bin Abdul Talib Al-Indusi Ahmadiyyi. Kita masuk pendahuluan. Jadi riwayat ni Syekh Abdul Qadir karang kitab dia ni. Al-Mandili panggil. Syekh Qadir Al-Mandili. Dia mengaji dengan pada Pak Cuhim Gajah Mati di Kedah ni je. Pak Cuhim Gajah Mati. Pendahuluan. Pendahuluan ni panggil ambil dari kitab terjemah dari Muqaddimah. Arab bunyi Muqaddamatun atau Muqaddimatun. Dia semua kitab ni mesti ada pendahuluan dia. Semua kitab. Sebab apa? Kita tiap-tiap pekerjaan kita mesti nak tahu nak buat benda. Kitab ni nak ayat tentang benda. Tak. Kita nak kerja kita tanya dulu orang kerja benda nak bagi ni. Apa? Jadi kerja tu boleh menambah kita nak mendapat kesukaan, nak mendapat gemar kita dapat pekerjaan. Kalulah kata pendahuluan ini, mukaddimah ni tak rasa dengan hati kita, kita tak ambuh. Kalau rasa dengan kita pendahuluan ni, dengan aturan-aturan pendahuluan ni, jadi kita gemar nak belajar. Ni seumpama pendahuluan ni lah. Nak kata, jadi kita suka nak belajar kitab ni. Ni. Pendahuluan. Ketahui olehmu. Yang menuntut ilmu. Pak, kita ni orang yang menuntut ilmu ni. Ilmu tasawuf itu, ilmu tasawuf itu. Ni yang panggil mu'arraf. Nak buat takrif ilmu tasawuf. Iaitu pengetahuan. Apa itu pengetahuan? Ini satu ilmu. Satu ilmu yang diketahui dengan dia, dengan satu ilmu, dengan pengetahuan. Ketahui akan segala kelakuan. Segala kelakuan hati. Apa? Ni ilmu nak bicarakan akan kelakuan hati. Bukan nak bicarakan hati. Bicara hati itu doktor. Kita ni bukan nak bicara hati. Tapi nak bicarakan lintasan hati. Kena terobek tu. Bukan kelakuan dengan maksud terlintasan. Lintasan hati. Khotir hati tu. Hak tu kita nak cara. Hak cara hati tu, hak mudrah. Di dalam jantung, dalam dada kita ni, hak tu doktor cara. Hak ni ada sakit hati, hak ni ada sakit ni. Pak, ni kena makan ubat ni. Nak wilacur darah. Pak, ada. Hak tu hak doktor. Kita ni nak jiwa, hati dengan makna dua perkara. Qalbun jismani dengan qalbun rohani. Pak. Qalbun jasmani kena pada hak dalam ni lah. Jantung tu lah. Pak. Tapi qalbun rohani orang panggil jiwa. Tu. Doktor tak boleh berobat ke orang sakit jiwa. Pak. Orang sakit mental ataupun jiwa kosong. Pak. Jiwa kosong ataupun jiwa kacau. Dia jadi sebab jiwa kacau tu. Sebab tak ada kosong hati dia dengan Allah. Jadi je jiwa kacau lah. Walaupun kemewahan dia ada, tapi jiwa dia kosong, tak ada benda. Tak ada bermakna bagi dia kehidupan. Tu. Jadi kita nak memenuhi jiwa kita ni dengan mengingati Allah. Tu. Tu kita ni nak bicara tu lah. Ni kita nak bicarakan akan kelakuan hati, yakni lintasan hati. Pak, lintasan hati yang seumpama kata terlintas hati kita nak melakukan perkara-perkara yang dimukai oleh Allah. Seumpama melihat seseorang tu berjaya, terlintas di hati kita dengan asbab kau boleh nak menghilangkan kekayaan seseorang itu. Kau boleh nak beri kata biar habis harta dia. Tu terlintas di perasaan hati kita.
Kalaulah kita tak belajar ilmu tasawuf, kita tak tahu perkara tu litasan molek ke ataupun tak molek. Tu kita nak tahu tu. Tu nak ketahui kelakuan hati. Kalau kita belajar ilmu tasawuf, kita akan tahu dah litasan tu adalah litasan orang panggil dengki. Kita boleh tahu dah. Sebab kita nak menghilangkan akan kekayaan orang itu. Kau boleh kita nak hancurkan. Tu perasaan hak terlintas di hati kita tu dipanggilkan dengki. Nampak? Jadi kita tahu dengan sebab kita belajar. Sama ada kelakuan yang dipuji seperti merendah diri. Merendah diri orang panggil lawang bagi sifat takabur. Orang sifat takabur adalah orang yang tolak hak perkara sebenar dan merendahkan orang yang lain. Itu sifat takabur. Lawan dia adalah tawadhu'. Rendah diri. Man tawadhu'a wa rafa'a. Barang siapa tawadhu' ia nescaya diangkat oleh Allah. Tu orang yang tawadhu'. Dan orang yang sabar. Sabar dengan makna kata sabar ni menahan. Sabar sini dia kata menahan hati dengan segala apa yang tidak setuju di hati. Ini menahan diri dengan segala yang tidak setuju dengan hati. Tu dengan mana sabar. Kita sabar dengan kelakuan-kelakuan kita. Kita sabar hati kita. Sabar dengan kata kita menahan dengan kemarahan. Nabi bersabda laisal syadidu bil sur'ah. Innama syadidu man yamliku nafsaha anir radab. Tiadalah bersangatan kuat tu bil sabr dengan menumbang, dengan menjatuhkan orang tu. Tak ada kuat pun orang tu. Innamal syadidu, sesungguhnya orang yang kuat tu man yamliku, mereka yang menguasai, mereka yang milik akan dirinya tu indar radhabi, ketika marah. Mana kata dia ni menahan diri dia. Apabila datang kemarahan, dia dapat menahan. Dia dapat mengawal. Mengawal akan kemarahan dia. Itulah orang yang sabar. Sabar di sini dengan mengambil dengan makna ribti, ikat. Dengan kata kita ikat nafsu kita. Keinginan kita tu kita ikat. Hak nafsu ingin dengan asbab melakukan perkara-perkara yang Allah Ta'ala murka, yang nikmat pada diri nafsu kita, tapi kita ikat dengan sabar. Kita tahan kita tahan nafsu kita tu daripada melakukan kemaksiat kepada Allah. Yang maksiat itu gemar nafsu kita. Hak tu kita ikat. Itu namanya ribti. Dan satu ulama lagi, sabar ni dengan mengambil daripada absas. Apa panggil? Daripada mana? Daripada liar. Nafsu ni seumpamanya liar. Kalaulah kita dak tarbiyah, kita dak ikat nafsu kitanya, nescaya akan jadilah melakukan perkara-perkara yang Allah Ta'ala tidak redha. Tak faham? Nafsu kita. Nak ke orang puang, nak ke main judi. Perkara tu nak apa? Nafsu kita suka. Hak perkara hak yang menggemarkan nafsu adalah perkara yang ditolak oleh malaikat dan oleh Allah Ta'ala. Apa? Nafsu kita jang molek. Terima molek. Kawan rapat molek dengan setan. Apa? Dia sign baik dua tu. Setan, kalau setan mari bisik di hati kita, hak terima mana? Hak boleh terima nafsu dulu. Kalaulah orang dak tarbiyah nafsu ia molek-molek, maka dia ikut setan lah. Pak. Jadi akal ni hak dapat menyimpang, hak dapat terima daripada khotir, iaitu dari khotir malaikat, hak itulah hak dapat kita terima. Hak mana? Akal kita. Kalau nafsu daripada setan. Khotir yang datang melalui setan, nafsu kita terima. Walaupun benda tu perkara baik. Gilah sembahyang. Gilah masjid. Tapi, apa nafsu suka sangat? Sebab apa mu suka sangat buat ibadat ni? Rupa-rupanya kita buat ibadat tu. Nafsu duk pusing dah. Hak kebaikan, hak kita buat tu sebenarnya adalah perkara hak dicela. Mana? Kita pergi sembahyang tapi nak kepujian Allah. Nak kepujian kepada makhluk. Kita nak mencarikan, bukan nak mencarikan redha Allah, tapi nak mencarikan akan kepujian makhluk. Akan daripada orang yang menyebutkan kita. Dengan pandangan-pandangan orang tu hak kita nak.
Bukan semata-mata pandangan Allah Ta'ala. Lepas tu jom molek panggil. Terima molek dengan nafsu kita. Kita tak sedar. Tu tak sedar sebab kita tak belajar ilmu tasawuf. Apa? Rasa-rasa kena je. Hari-hari pergi masjid. Rupanya ada semek ada belah. Apa? Semek ada kat sejik tu. Semek tu kata kita pergi sejik rupanya pergi sokmo. Semek duk ngita sokmo. Bagus abang ni pergi sejik. Rupanya nak hak tu. Hak tu jadi asbab kita pergi masjid. Rajin molek. Hak tu. Jadi hak mana hak Allah Ta'ala nak terima. Niat kita tu tak kena dah. Pak. Jadi sama ada hak merendah diri dan sabar. Hak tu hak kepujian. Atau kelakuan yang dicela. Apa? Sama ada kelakuan yang dicela seperti dengki dan membesar diri. Hak ni dengki. Kita seumpama kita melihat orang kesenang. Orang pitih banyak. Terlitah di hati kita nak menjatuhkan orang tu. Minta dengan Allah Ta'ala suruh. Allah Ta'ala biar hancurkan orang tu. Tu orang panggil dengki. Apa? Tu dengki tu amalan molek ke? Tak molek pun. Apa? Haram di sisi syarak. Haram. Apa? Perbuatan kita dengki tu. Kalulah ribtah. Itu ribtah. Ribtah ni bukan dipanggil dengki. Kita tengok orang berjaya, keinginan kita nak berjaya tu. Di atas dia berjaya lagu mana kita ingin juga. Itu dipanggilkan ribtah. Kita melakukan apa dia buat dengan segala amal, dengan tekunnya dia belajar, kita nak menjadi macam dia lah. Kita belajar bersungguh-sungguh. Kita buat amal, tu dipanggilkan ribtah. Tak bukan dipanggilkan dengki. Dengki tu ingin orang tu nak ingin seseorang, kita nak menjatuhkan seseorang tu. Nak bagi kau boleh dia tu biar habis hati dia. Tu ingin juga, ingin hak perkara kejahatan dipanggilkan dengki. Tapi ingin nak macam ke dia ada ilmu. Tapi bukan nak menjatuh. Kita lakukan di atas diri kita. Kita belajar. Kita berdoa dengan Allah Ta'ala. Nak jadi seupama macam dia. Hak tu dipanggilkan ribtah. Ingat molek tu. Tengok orang aling. Apa dia aling. Bukan nak jatuh dia. Tapi cara dia tu. Boleh kita jadi orang aling juga. Apa? Tu panggil ribtah. Dan membesar diri. Ni orang yang membesar diri. Orang yang membesar diri ni dalam termasuk orang yang takabur juga. Orang yang membesar diri. Takabur. Ada hadis kursi. Al-kibriya'u ridai. Wal azamatu izari. Allah Ta'ala tasbihkan. Kibriyah. Kebesaran itu seperti ridak. Ni ridak. Seumpama ridak dia kata. Ia tasbihkan ridak aku. Ya apa? Kibriyah. Kebesaran ni lah sifat ridak ni. Ni apa panggil? Ridak aku. Mu nak pakai apa? Ridak aku kibriyah ni. Dan azamah. Kebesaran ni ialah izari. Apa panggil pakaian aku. Apa? Pakaian aku. Apa? Faman naza'ani. Barang siapa nak rebut akan daku. Nak rebut ridak aku. Kebesaran aku. Apa? Azamah aku. Akan suatu daripada keduanya. Daripada mana? Ridak aku dan azamah daripada pakaian aku ni. Kazab. Allah sallallahu Fazabtuhu fin nari. Maka aku nak capoklah mereka itu di dalam neraka. Sebab puakmu ni nak pakai pakaian aku. Kenapa? Kebesaran. Apa? Kebesaran aku. Dengan kibriyah aku. Hak aku tasbihkan tu semua pakaian aku. Hak mu tak layak. Mu tak layak dengan perangai hak kebesaran dan dengan kibriyah ni tak ada. Hak tu siapa nak rebut dari aku nak humbang dia dalam neraka. Apa itu? Orang yang sombong, orang yang takabur, orang yang membesar diri tu. Dan ada pun faedah. Ni orang panggil mabadi ni. Tiap-tiap ilmu mesti ada mabadi. Mabadi apa panggil? Permulaan kitab tu mesti ada ayat. Pendahuluan tu lah. Mabadi. Mabadi asyarah apa panggil. Jadi nak kita menggemarkan, kita nak tahu dulu. Kitab ni nak cara benda.
pasal benda, mari mana, untuk benda. Kitab tu lah. Setiap kitab yang akan cara lagu tu belaka. Nahwu ke, sorah ke, balarah ke, usuluddin ke, fiqh ke, ia akan bicara hak tu dulu. Sama juga kitab tasawuf ni. Pak. Tengok lagi. Dan ada pun faedah ilmu tasawuf. Ni buah, panggil samarah dari kita belajar dari ilmu ni. Ilmu tasawuf ni. Faedah ia apa? Maka menyampaikan ia ilmu tasawuf ni kepada mengkosongkan hati. Apa? Nak mengkosongkan hati. Nak hati kita kosong dia. Kosong dari perkara hak yang mazmumah. Jadi seumpama hati kita ni kita boh macam seumpama botol. Kalulah hati kita kerah, kita boh air sekali pun. Hati kita kerah, ia tak akan tembus, tak akan masuk. Apa? Tak ada nak masuk. Tak ada masuk seumpama botol yang penuh dengan air, kita ambil air, kita curah. Hak masuk mana? Sikit je. Apa? Jadi, dalam botol tu air kali hitam. Kita buat masuk semua air. Tu buat masuk, nak keluar apa? Keluar hak hitam. Biar hak dalam tu keluar, hak luar tu masuk. Ni, hak luar tu yang seumpamakan ilmu tasawuf, nak kosongkan hati hak perkara hak hitam tu yang diserupakan perkara-perkara yang mazmumah. Perkara-perkara yang dicelakan oleh Allah Ta'ala. Hak tu kita nak keluarkan. Apa? Jadi kita nak mengkosongkan hati kita ni perkara yang Allah Ta'ala tidak redai. Pak, seumpama perkara yang kita suka kepada dunia. Suka kepada perkara dengki kepada manusia. Perkara takabur. Kita nak buang hak tu lah. Nak kosongkan hak tu, nak masukkan kita hak perkara-perkara mahmudah, perkara-perkara yang Allah Ta'ala puji. Pak? Pak, mengkosong tu daripada yang lain. Ni orang panggil daripada an-limatruk. Nak ngaji orang kelas ling kena jaga molek ni. Mengkosong hati tu daripada yang lain ni lil mujawazah pun boleh juga ni. Nak menyempok keluar yang lain. Yang lain apa ni? Yang lain daripada Allah Ta'ala. Nak keluar hak lain daripada Allah Ta'ala. Pak, nak bubuh Allah Ta'ala dalam. Tu. Cakap lagu tu bunyi kata, mana cakap lagu panggil cakap di atas orang panggil cakap di atas bahaya, orang panggil lagu tu. Pak. Mentasbih nak masuk itu ayat-ayat tu orang panggil ayat kesama orang. Bunyi ngaji lagu tu ayat kesama orang tu. Dengar lak pula buat live lagu ni ya. Jadi kata, mana ngajar nak jadi sesak gitu, nak masuk Tuhan dalam hati. Bukan lagu tu. Ya. Susah lain ni ya. Ya orang bila ilmu gini ya jadi lagu tu dah. Apa tak? Jadi lagu tu. Abu Yazid Al-Bustami. Apa? Dia ni, hati dia ni ingat sama kepada Allah Ta'ala. Memandang makhluk tapi hati ingat Allah. Bila orang tanya, siapa duduk dalam rumah tu? Tak ada orang lain, adalah Allah, dia kata. Siap aku tu. Sebab apa? Hati mata je mandang makhluk ni. Tapi tengok makhluk tu, Allah Ta'ala menjadikan. Hati dia tu. Setiap sifat pelihat dia tu, bila dia melihat, bukan turun ke hati kata tu hati makhluk, tapi melihat itu ada Allah ni, makhluk itu adalah kejadian Allah. Memandang hanya adalah semata-mata Allah Ta'ala. Lepas tu dah dia kata, tak ada orang lain dalam rumah ni melainkan Allah. Ada siap situ. Jadi royak ke orang lain, sesat dah. Orang kata Abu Yazid Al-Bustami ngaku Tuhan dah. Dia bukan dia mengaku Tuhan. Jadi hak ni nak bubuh Allah Ta'ala dalam hati. Bukan nak kata bubuh Tuhan dalam hati. We reti sikit. Ya hati nak kata hak perkara yang Allah Ta'ala redai lah nak bubuh dalam hati tu lah. Perkara yang Allah Ta'ala suka. Allah Ta'ala suka tu lah nak bubuh dalam hati tu. Bukan nak bubuh Allah Ta'ala. Bubuh Allah Ta'ala tu mesti Allah Ta'ala tu hak jenis bertakah. Hak jenis berjising. Kita nak ngaji usul tu. Ayat ni ayat bagi jadi kesama orang. Apa? Susah tangga kita ni, kalau tangga orang hak belajar dari ilmu usuluddin ni, kena reti. Kena tanggung sini.
Takut jadi kesama orang. Lepas tu orang ngajar kena reti. Bahaya. Cakapan tu bahaya orang panggil. Kalulah semua jemaah sini ahli tariqah, ahli tasawuf, boleh anak keluar itu. Tapi ramai mana orang tolak ilmu tasawuf ni. Ilmu tasawuf ni ilmu hak sesat. Ilmu hak syirik. Tengok. Kena rasa dulu. Kena nak rasa dulu. Kita tak pernah makan nasi dagang atas tu. Kata nasi dagang atas tu dah. Kita tak rasa lagi. Apa? Kita engkar lalu dah. Lagu ni seumpama orang ngaji ilmu tasawuf. Seumpama orang yang engkar ilmu tasawuf. Dia kena terjun dulu. Malam yazru la yamri. Malam yazru lam yadri. Barang siapa yang tidak merasai nescaya tidak. Barang siapa yang tidak. Barang siapa yang tidak mengetahui nescaya dia tidak tahu. Apa? Dia tak rasa lagi. Tapi dia engkar dah. Ini seumpama ni dah. Dia tak tahu lagi. Dia kena nak tahu, kena terjun dulu. Masuk dulu. Kena belajar dulu. Kenapa nak cara? Ni kita engkar dulu. Mentang-mentang kita tak pernah rasa lagi, kita engkar dulu dah. Ni ilmu ni tak kena. Pak, jangan gaduh. Jangan gaduh. Kita nak menolak dulu. Rasa dulu. Pak, tu. Dia kata nak mengkosong hatinya daripada lain ni daripada Allah Taala dan nak menghiasinya tu dengan memandang kepada Tuhan sekalian alam. Tu nak menghiasi tu. Nak suruh kita memandang sekalian alam. Tak ada hak lain dah, semua hak Allah Taala belaka. Lepas tu jadi kita buat amalan kita ni tidak rasa nak memandang akan makhluk. Tidak rasa nak menuju hati kita tuju kepada makhluk. Tapi tuju hati kita tu hanya semata-mata Allah Ta'ala. Tu nak menghiasi. Menghiasi memandang kepada Tuhan sekalian makhluk. Dan ada pun hatarangnya, yakni maudhu'. Maudhu' bagi ilmu tasawuf ni. Nak hantar untuk apa ni kita ni? Maka iaitu maudhu' tu. Hati manusia. Ini nak cara pasal hati. Tu maudhu' hantar orang dia tu nak cara pasal hati. Pak. Hati kita. Hati kita ni penuh kelalaian. Penuh kita dengan dunia. Jadi hak ni lah kita ni hak hantar bagi hati kita. Daripada pihak kelakuan yang datang kepadanya kepada hati. Mana pihak litasang hak datang daripada hati tu. Apa? Litasang kita tu lagu mana? Litasang kita semata-mata nak kepada dunia. Tak tambuh kepada akhirat. Tengok. Litasang tu lah. Litasang tu nak mengata orang. Hak litasang tu lah. Tu nak cara hak tu lah. Kita nak menghiasi dia tu. Nak menghiasi dengan kata kita kena buang dulu. Apa? Nak perkara ni nak menghiasi dia kena buang dulu. Dia tak boleh kata benda ada kekotoran kita nak pergi hiasi kotoran lah. Tak. Kita nak menghiasi dengan kata kosong dah kekotoran. Barulah kita mari menghiasi. Apa? Dan ada pun hukumnya hukum ilmu tasawuf. Ini hukum belajar ilmu tasawuf ni. Apa? Kenapa hukum dia? Kita nak tahu hukum dia. Orang belajar saja tak tahu. Ada kalau ilmu ni sunat. Ilmu ni fardu kifayah. Ilmu ni fardu ain. Apa? Fardu kifayah. Tak belajar tak apa. Pak, memadai seorang dah. Jadi kifayah ni memadai seorang dah. Seumpama kata dalam kampung ni seorang je pandai. Misal kata dalil tafsili. Dalil tafsili bagi akidah. Cukup orang lain. Cukup memada dah. Orang lain tak perlu belajar tak apa. Kalau belajar pun lebih baik lagi. Tapi seorang tu dah terakak laka dah. Tapi kalau fardu ain ni wajib di atas seorang. Maka hukumnya, hukum belajar ilmu tasawuf, maka fardu ain atas tiap yang berakal lagi sampai umur. Ini orang panggil fardu. Ini wajib. Wajib di atas seseorang. Wajib tiap-tiap yang berakal dipanggil tiap-tiap orang mukallaf. Tiap-tiap orang berakal lagi pula sampai umur dipanggil orang yang mukallaf, orang yang diberati. Ni mukallaf ni orang yang diberati. Maka barang siapa yang tidak mengetahui, nescaya dia tu berdosa. Panggil ma yusabu ala fi'lih wa yu'aqabu ala tarki. Barang yang diberi pahala di atas buat dia. Nanti
nak kata sini siapa hak belajar ilmu ni dapat pahala. Wa yu'aqabu ala tarkih, dan diberi seksa di atas meninggalnya. Barang siapa yang meninggalkan akan belajar ilmu tasawuf ni, maka diberi seksa akan Allah Taala. Apa tak? Fardu ain ni atas kepala orang seorang-seorang ni ada belaka, wajib kena belajar. Dan ada pun tempat ambilnya oleh mustanad ni. Mustanad kitab ni kita nak tahu ke ambil mana? Ambil dia orang ke? Maka kita nak tahu. Ya royak sini. Mustanad ya ambil mana? Maka daripada Quran yang mulia. Ambil daripada Quran. Mana ambil daripada mana? Daripada firman Allah Ta'ala, huwallazi ba'asa fil ummiyyin. Apa? Ya Allah tu yang ba'asa, yang apa? Yang membangkit ya Allah fil ummiyyin, pada segala orang yang buta huruf. Ummiyin kena pada orang Arab. Orang Arab ramai orang yang buta huruf. Apa? Bangkit napa? Akan rasulan, akan seorang rasul. Seorang rasul minhum, daripada mereka itu. Yatlu, bangkit untuk napa? Nak suruh membaca. Kata Nabi tadi bangkit di atas orang yang ummi. Dan Nabi ni seorang yang ummi, orang yang buta huruf. Dan lepas tu nak suruh baca. Baca dengan kata Nabi ni hafadah. Bukan kata Nabi mari baca, pandai baca. Tak. Seumpama kita kan. Seumpama kita. Hari ni orang mari ajar tepi telinga kita, ajar Fatihah. 2, 3, 4 kali dah sekali kita boleh baca sendiri ke? Mana kita boleh baca dengan kata kita ingat. Bukan kita baca dengan ambil tulis daripada tulisan tu. Kita ingat dengan orang ajar tepi telinga kita semua. Seumpama itu dah Allah Ta'ala turunkan wahyu di atas Nabi. Hak Nabi ingat tu lah Nabi membaca di atas umat dia. Yatlu alaihim, bacalah ia Nabi tu di atas mereka itu ayatihi, akan ayat-ayat Al-Quran. Wa yuzakihim, sini dalil kata di atas kata wajib orang tiap-tiap mukallaf, wajib di atas tiap-tiap mukallaf belajar ilmu fardu ain, ilmu tasawuf ni. Dan sinilah ambilan tepat ambil kata ya wajib belajar ilmu tasawuf. Mana? Wa yuzakihim, dan membersih ia Nabi. Membersih ia Nabi akan mereka itu. Ini kata membersih ia Nabi akan mereka itu, berbersih daripada i'tiqad. Membersih akan daripada perasaan-perasaan deki. Dan membersih ia akan sifat-sifat takabur. Puak-puak jahiliyah dulu, puak-puak yang puak-puak kafir musyrikin itu orang yang takabur ramai. Orang yang dengki. Apa? Orang yang i'tiqad ia salah. Itulah Nabi mari wa yuzakihim. Nabi nak membersihkan hak mereka itu. Faham? Dan wa yu'allimuhumul kitabah, dan mengajar ia Nabi itu akan mereka itu akan kitab, dan wal hikmata, dan hukum. Nabi mengajar ia akan hukum-hukum, perkara hak wajib dan perkara hak haram. Tu nak Nabi ajar. Wa in kanu min qablu la fi dhalalim mubin. Padahal adalah mereka dulu tu ialah orang yang sesat yang nyata. Dulu dia tu orang yang sesat nyata, tapi Nabi mengari membersih. Bersih daripada segala i'tiqad dia tu, dan segala perkara-perkara yang dapat Allah Ta'ala murkai. Dan hadis Nabi. Ni masuk hadis Nabi. Dan hadis Nabi. Mana? Hadis Nabi. Seumpama. Dan termasuk hadis Nabi inilah. Tempat ambil ia. Seumpama. Anta'budullah ka'annaka tara. Fa'illam takum tara. Fa'innahu yaraka. Ibadatlah kamu seolah-olah melihat Allah. Tu dalil kata tempat ambilnya hadis. Hadis. Ibadatlah kamu tu seperti seolah-olah melihat Allah. Tengok lagu mana? Seolah-olah kata. Seolah-olah kamu ibadat akan Allah. Seolah-olah kamu melihat Allah. Seolah-olah. Jadi kita nak beribadat, kita nak seolah-olah Allah melihat Allah ni, kena hati kita suci lah.
Nak buang perkara-perkara yang terhijab kita, nak memandang akan kebesaran Allah. Apa? Nak buang hijab kita ni lah. Yang hijab ni lah yang jadi dinding kita nak melihat akan kebesaran Allah. Dan ada pun nama ilmu tasawuf ni ialah ilmu tasawuf. Apa? Nama ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf, apa dia penamakan ilmu tasawuf ni? Disebabkan ilmu tasawuf ni ada dua. Tasawuf ni dengan kata membersih. Ada ulama kata tasawuf ni dengan kata membersih. Dan tasawuf ni adalah ulama mengatakan tasawuf ni adalah bulu. Pakaian berbulu, Pak. Bulu-bulu tu, Pak. Bulu panggil bulu biri tak? Bulu. Maknanya kata orang yang ahli ni tidak memerlukan, tidak pakaian yang bermewah-mewah, hanya dengan pakaian yang berbulu-bulu itu je. Pakaian yang tidak mewah, hanya sekadar pakaian dapat menutup perkara hak jadi aurat di atas dia, menutup aurat aje. Bagi dia tu bermudah-mudah dengan dunia, Pak. Tak ada jadi kemewahan di atas pakaian dia tu, tak ada. Tu. Dan tasawuf yang kedua ni dengan mana orang yang panggil di atas dia tu ahli-ahli yang seumpama orang yang belajar. Di zaman Rasulullah tu ada segelintir sahabat dia duduk di tepi-tepi masjid. Di Madinah tu. Orang yang dipanggil ahli tasawuf dengan mana orang yang ahli tu lah. Dia belajar dengan Rasulullah. Hanya duduk tepi-tepi masjid gitu je. Seumpama orang ngaji pondok dah. Bermudah-mudah itu nak pergi belajar dengan Rasulullah. Apa? Dan ketahui olehmu bahawasanya maksud daripada ilmu tasawuf itu, ni maksud kata kita kena belajar ilmu tasawuf ni, iaitu membersihkan segala anggota yang zahir. Mana segala anggota yang zahir? Daripada segala-gala tangan kita, kaki kita, mulut kita, mata kita, tu segala anggota yang zahir. Membersih tu daripada segala perbuatan yang keji. Kita nak bersih dari tu lah. Pak, bukan bersih kata dengan kata perkara hak ada kotor di tangan, ada tahi ayam tu nak bersih, bukan lagu tu. Apa? Hak tu perkara hak bukan maksud bersih dengan lagu tu. Hak ni hak bersih perkara hak kita melakukan dengan anggota kita ni perkara yang Allah Ta'ala murkai. Perkara yang Allah Ta'ala tidak redai. Hak tu kita nak bersih dari tu lah. Tu. Sebab apa nak membersih? Supaya adalah ia anggota tu menyampaikan kepada membersih hati daripada sifat kecelaan. Inilah dalil kata wajib dulu mendahului itu belajar ilmu fiqh. Pak. Maknanya kalulah kita nak membersihkan hati kita tu melalui perbuatan-perbuatan kita dahulu. Iaitu dengan ibadat kita kepada Allah Ta'ala. Kita beribadat kepada Allah Ta'ala tu lah tanda kata anggota-anggota kita tu nak membersihkan. Lepas tu marilah kita bersih dari hati. Apa? Dalaman yang mencerminkan luar orang kita. Kalulah kita ni pakai topi sudu, tak apa. Allah Ta'ala tak memandang rupa. Innama la illa yanzuru suwarikum kata. Sedap juga tu bit hadis. Allah tidak memandangkan hati anak muka-muka mereka itu. Tapi innama yanzuru illa sudurikum. Sesungguhnya Allah Ta'ala tu memandangkan hati-hati mereka itu. Tak apa tak pakai kata tekak, tak apa. Sebab Allah Ta'ala kata memandangkan hati. Tu orang tak erti tu. Dah tu orang tak erti hadis. Kalulah hati dia bersih, dia tak akan pakai benda gitu. Apa tak? Nak pakai kata tekak apa mana hati dia kotor tu. Apa? Jadi dia tak pakai kata, dia tak apa? Dia tak pakai topi, tak rambut merah, tak apa? Tu tanda di hati tu dia bersih dah tu. Apa? Bukan terbersih semuanya, ada bersih dah. Kalau dia pakai rata, dak bukan memandang di atas rupa, Allah Ta'ala memandang hati, tu dak kena orang panggil. Cakap di atas orang dak kena panggil. Sebab apa? Sebab dalaman yang mencerminkan luar orang kita.
Kalulah kata kita buat perkara hak dak elok tu tanda dalaman kita tu dak elok juga. Apa? Sebab hati kita ni seumpama raja. Apa? Apabila baik raja, nescaya baiklah sekaliannya. Apa? Dan dikehendaki dengan segala anggota yang zahir itu ialah 7 anggota. Berarti sini luah. Jangan tengok jangan ni. Dan dikehendaki dengan segala anggota yang zahir itu 7 anggota. Wallahu a'lam. Allahumma ftah alaina futuhal arifin warzuqna fahman nabiy. Allahumma inna haqqa haqqan warzuqna tibah wa inna batilan batilan warzuqna tibah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kamu mustahil. Ya, mana tasawwur fi akhir wujud.